Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ejen-ejen kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput untuk bersama-sama dalam kuliah pengajian secara online ini di dalam taman-taman syurga secara maya. Mudah-mudahan dengan niat kita untuk menuntut ilmu pada malam yang penuh barakah ini, kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dengan arti kata sebenar-benar syukurnya hadir dari hati yang paling dalam. Yakni hati yang benar-benar mengenal dan merasai akan segala nikmat kurniaan Allah SWT yang ada dalam hidup kita ini, yang ada pada alam jagat raya ini, yang ada pada alam kehidupan kita ini. Semuanya itu adalah tiada satu pun kecacatan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dan yang terjadi semuanya pada alam ini, Allah kata tiada satu pun yang sia-sia. Jadi mudah-mudahan hidup kita hari ini tercapailah matlamat sebagai hamba-Nya yang dijadikan semata-mata untuk memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ni Allah izinkan kita lagi sekali untuk bersiaran dalam pengajian online kita dalam kitab Lisanul Haq. InsyaAllah, terima kasih kepada yang bersiaran pada malam ini yang sentiasa istiqamah menunggu dan menanti. Bagi yang baru mengikuti pengajian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang ke laman rasmi Ustaz Farid Abu Aulia. Dan dalam pengajian rasmi, ini pengajian rasmi kita Isnin, Selasa, Khamis dan Sabtu. Itu pengajian rasmi. Jadi pengajian berkitab. Dan insyaAllah pada malam ini saya akan buat sesi ulang kaji atau murajaah. Saya cuba menghimpunkan kembali daripada awal perbincangan kitab Hakikat Kehidupan. Dan tempoh sejam lebih ni, sejam setengah. Dan juga apa yang kita dah bincangkan sampai ke hari ini, Lisanul Haq. Saya akan cuba ambil poin-poin penting. Jadi beruntunglah bagi yang baru mengikuti dapat balik, kita recall balik, murajaah kembali. Dan yang dah mengikuti pun untuk memantapkan kembali kefahaman. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ulang dan ulang ini Allah kata baik untuk bagi orang yang beriman. Ulangan ini tuan-tuan itu membawa kepada penyerapan. Macam solat berulang kali. Wirid berulang kali. Sehingga dia menjadi wirid. Dia bila kata ada rantaian berkali-kali, jadi dia wirid. Wirid ni ada ulangan. Dan dia tidak boleh jadi sekali tuan-tuan. Kalau nak jadi, contoh orang timbulkan isu ikhlas. Ustaz, macam mana nak ikhlas? Ikhlas ni dia kena buat berkali-kali. Sampai dia mencapai tahap ikhlas. Sampai dia dapat puas hati. Jadi nak puas hati kena buatlah.
berkali-kali. Orang Jawa kata practice make perfect. Itulah. Kalau tak buat, langsung tak dapat. Dah. Jadi memang kena buat berkali-kali, dengar berkali-kali. Alhamdulillah kita pun ada inisiatif nak dah buka pun channel YouTube kita untuk ulang kaji, ulang dengar kembali. Sahabat kita inisiatif upload semua. Saya harap semua yang menonton malam ni subscribe. Dan ni bukan sebab subscribe supaya dapat something-something, tidak. Ini kita subscribe untuk bagi peluang kepada anda untuk ulang kaji. Ilmu ni liar, tuan-tuan. Dia cahaya dan dia liar. Sebab tu dia kena ikat dengan nota dan diikat dengan ingatan yang kuat. Dia kena berkali-kali baru meresap di hati. Mungkin waktu kita dengar berkali pertama dengan masalah. Dengan ada saya tengok komen kena rebel, kena saya tak puas hati dengar ni, menentang-nentang saya ni. Peringkat itu tengah geram. Dengar lagi, masuk lagi. Dengar lagi, dah meresap. Kan? Peringkat pertama penentangan. Sebab tengah jahil, biasalah makam kuali kan. Dia dengar tu melentang tu, melantun terus. Nak pula isu-isu yang saya bawa ni, isu-isu provokasi, isu-isu kontroversi. Macam terbaru tadi saya upload satu status memang kontroversi. Memang saya suka buat kontroversi tapi tak suka buat provokasi. Kontroversi ni sebab isu-isu yang memang dalam kehidupan yang tanpa sedar benda itu batil. Tapi kita sokong, kita raikan. Malah ada setengah golongan-golongan yang ada ilmu pun terbabas juga dalam mendukung elemen-elemen atau kenyataan batil, terutamanya melibatkan tentang wanita, terlibat tentang harta, yang melibatkan tentang dunia. Ini satu benda yang Nabi dah warning dah, dia satu fitnah yang berat, tuan-tuan. Jadi insya-Allah tak apa, kita mulakan pengajian kita, murajaah kita pada malam penuh barakah ni. Alhamdulillah, persiapkan diri, perbetulkan niat. Yang pertama paling penting perbetulkan niat. Kita tak nak bazir masa. Masa ini nyawa. Kita tak nak bazir masa walau sesaat. Kita niatkan untuk Allah Ta'ala ridha. Apatah lagi kita duduk dalam majlis ilmu insya-Allah. Baik, yang kedua, mari kita sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah bagi memberkati majlis kita pada malam insya-Allah. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. Setelah jemaah muliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini insya-Allah pengkhususannya adalah untuk murojaah ulang kaji. Bagaimana kita buat murojaah ulang kaji? Apa yang kita nak ulang kaji balik ini? Baik, saya nak membawa kembali persoalan kehidupan ini dari awal topik perbincangan kita. Dan saya akan petik juga kupasan daripada apa yang saya dah rungkai, saya cetuskan tadi, baru sebentar tadi naklah, saya buat satu status. Yang mana, kalau status tu berbunyi, isteri nak kena ada duit sendiri. Kena dengan usaha sendiri. Sebab tak boleh harap lelaki, atau lelaki tak boleh harap. Dua-dua statement tu menjerat wanita tu sendiri. Dua-dua statement tu. Tak kisahlah. Jangan melantun dulu. Ustaz cakap biar sebarang sikit. Tak apa. Saya bertanggungjawab atas apa yang saya cakap. Itu saja. Kita bercakap bukan main suka-suka cakap. Allah bagi cakap ni tuan-tuan. Tolong jangan. Bila Allah boleh bagi kita berkata-kata, dua benda je. Sama ada kita membesarkan dia atau diam. Itu je. Kadang-kadang kita ambil mudah, kita berkata-kata, Allah bagi kita berkata-kata, kita mengata.
kita mengata atau berkata tentang dunia, membelakangkan pencipta. Banyak topik perbincangan hidup kita ni dunia. Pencipta mana? Tak ada. Pencipta bila? Bila nak mati nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru jumpa pencipta balik. Sebelum tu apa? Sebelum tu ciptaan lah. Sibuk cerita ciptaan. Bila cerita tentang ciptaan, pandai pula bertanya soalan. Rezeki ni macam mana? Tadi nak cerita pasal ciptaan je lah. Tapi tanya pasal rezeki. Ni saya nak tengah murojaah ni. Saya mulakan murojaah ni. Isu dalam hakikat kehidupan yang tuan-tuan bermula dengan persoalan. Dan Al-Quran diturunkan untuk menjawab persoalan. Soalan datang, apa soalan? Soalan apa? Permasalahan. Masalah tu soalan. Dan Al-Quran datang. Al-Quran jawab soalan itu. Asbabun nuzul dipanggil. Jadi permasalahan hidup manusia ni adalah berkisah tentang ciptaan, tetapi berkata-kata dia atau bertanya dia tentang pencipta. Faham? Maknanya, saya cuba ringkaskan begini. Kita ni sibuk cerita tentang ciptaan. Tapi persoalan kita tu tentang pencipta. Contoh, duit. Sibuk nak duit sendiri. Isteri kena ada duit. Suami saya susah. Saya gitu. Macam-macam alasan lah. Dia bubuh lah alasan, bubuh apa pun. Dia cerita tentang duit. Tapi persoalannya rezeki. Ada faham? Sekarang ni isu duit ke isu rezeki? Itu soalan dia. Soalan yang berlaku hari ini yang menyebabkan manusia bertanya benda yang sepatutnya ada. Tapi kerana kejahilan dia, seakan-akan persoalan dia macam tak ada. Macam rezeki itu macam tak ada. Sehingga kan dia mewujudkan konflik atau kontroversi itu, seakan-akan duit inilah yang akan mengadakan semua perkara. Sebab tu saya tanya tadi. Sebab tu dalam konteks kehidupan, dia panggil akhlak, tuan-tuan. Saya siang tadi, menung dan merenung. Sekarang saya tengah membina tentang kehidupan, perbincangan kehidupan. Yang mana kehidupan ini juga adalah agama. Din, the way of life. Saya renung tadi ada satu perbincangan, saya akan bincang khusus tentang agama pula. Menggunakan metod soft nanti. Itu saya akan cuba nak bawa pada mufti wilayah yang terbaru ni, Dato' Luqman, insyaAllah. Dan untuk makluman, ketua penolong mufti itu, anaknya, Anas, anak murid saya lah, ayahnya ada kerja belajar di sini, di Smairaf. Laluan tu ada insyaAllah. Saya sedang menyusun tentang bagaimana sebenarnya akar umbi kepada perbincangan kehidupan dan agama itu adalah akhlak. Soft. Seakan-akan ada kelompongan, seakan-akan ada satu kekosongan ini, kekosongan dalam mencantumkan urusan agama dan kehidupan ini. Agama itu sendiri pun dia dipanggil yang memegang agama itu, yang ini akhlak. Ulama semua sepakat. Tiada agama bagi yang tiada akhlak. Tetapi bagaimana perbincangan akhlak itu? Contoh tadi, bab duit, bab rezeki. Tuan-tuan, sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala, itu akan efek akhlak. Isteri yang ada alasan untuk mencari duit sebab tak nak harap lelaki, bagaimana akhlak dia agak-agak? Atau lelaki yang tak boleh diharap, macam mana akhlak agak-agak? Adakah dia akan efek akhlak dia? Memang akan efek, tuan-tuan. Tak boleh harap lelaki. Tak boleh harap lelaki. Habis nak harap apa? Harap diri. Orang yang harap diri dan berdikari ni, tuan-tuan, agak-agak macam mana karakter dia? Karakter yang tawaduk atau karakter yang I don't care? Aku peduli apa? Yang susah aku, yang bayar susah aku, bukan kau yang bayar bil api aku. Bukan kau bagi aku makan. Aku susah ada kau. Dia mula. Nampak ada karakter yang so defensif. Karakter yang keras. Yang aku tak peduli orang lain. Nampak. Sedangkan Islam bukan begitu. Islam adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Islam agama ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu. Orang yang ada harta, tolong orang yang miskin. Orang yang miskin, mestilah faham bahawa dia itu miskin. Ya,
Janganlah letak diri dia sebagai, oh kenapa aku miskin, kenapa aku ni down. Orang yang berharta pula jangan dok fikir, kenapalah ada orang miskin. Tak payah soal dah patutnya. Allah dah jadikan satu sistem yang komplit. Tapi bila manusia ni dia tidak ada kesedaran, sibuk mencari alasan. Sedangkan yang dicari itu bukan alasan, tetapi Tuhan. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita mencari Tuhan. Ilah. Ilah yang mana? Ilah yang membawa kepada jaminan Rabb. Selagi mana tak jumpa persoalan ilah, tuan-tuan, maka dia akan jadi persoalan demi persoalan. Persoalan demi persoalan. Macam kemarin, Ustaz, sepatutnya kita cerita masalah umat. Inilah masalah umat. Manusia ni bertanya benda, tetapi nak mencari pencipta. Sepatutnya. Isu duit, isu apa? Isu duit lah. Ya, isu duit ni isu apa? Isu duit lah. Lah, isu duit ni isu apa? Saya akan ulang banyak kali. Isu duit, isu apa? Isu duit, isu apa? Saya akan tanya sampai rapat saya akan tanya. Sebab saya ditanya oleh arwah tok saya, kau tahu apa bab duit? Saya ditanya, tuan-tuan. Kita bukan soal kita untuk berhadapan dengan duit je. Kita berhadapan dengan rezeki. Bila tanya soal rezeki, rezeki tu apa? Duit, punggah. Aduh, rezeki tu duit. Ada sempitnya lah kehidupan ni. Dia definasikan persoalan yang besar tu, tuan-tuan, dengan jawapan yang kecil. Persoalan rezeki, persoalan yang luas. Tapi dijawab dengan yang kecil. Tuan-tuan, ini satu kezaliman. Apabila persoalan kehidupan itu, sebab tu akhlak Nabi SAW membetulkan manusia dengan akhlak. Iaitu membawa manusia kembali kepada kebenaran. Siddiq. Itu rule yang pertama, siddiq. Tengok semua yang baru menonton, baru mengikuti kuliah malam ni. Jangan nak tercengang-cengang lagi. Tercengang-cengang kadang soalan saya bagi. Tenganga terus. Saya tak nak berhujah dengan siapa-siapa. Tak perlu hujah. Kebenaran tidak perlu hujahan. Tak perlu. Sama ada anda terima ataupun anda sombong dengan kebenaran. Itu saja. Pilih. Saya sampaikan kebenaran je. Saya lontarkan kebenaran je. Sama ada anak terima dengan cara mengaji atau menggali lagi. Tak faham, tanya lagi. Tak apa. Saya suka layan soalan tu. Tapi nak berhujah, tidak. Saya pangkah. Sebab bukan ilmu untuk hujah. Kita belajar pun bukan untuk berhujah. Kita belajar untuk memantapkan keyakinan kita. Faham? Memang nampak ustaz ni nak berhujah. Tak. Saya bukan nak berhujah. Kita nak letak kebenaran. Sebab Nabi suruh kebenaran. Baik. Pendapat saya kembali serah urusan kepada Allah. Ya. Soalnya apa kaedah dia? Dia mesti ada kaedah. Ya? Puan Nur Aida Syida, Puan Nur Aida dia. Puan Nur Aida. Jadi maknanya, kita hari ini, kita tak nak bercakap ke awang-awangan. Kita kena ada metodologi. Kita kena ada kaedah. Dan dalam kehidupan, dia kena ada struktur membincangkan kehidupan. Sekarang ni, wallahi, kita tak bincang kehidupan ikut struktur dia. Tidak. Kita cakap ikut kesusahan kita. Lepas tu baru nak cari balik pada apa-apa balik pada Allah. Balik macam mana, tuan-tuan? Macam mana nak balik kepada Allah itu? Yelah, balik pada Allah lah. Balik macam mana? Baliknya mesti ikut Nabi SAW. Bukan dengan mulut kita, dengan mulut Nabi. Tu ayat ada. Bila kata dengan Nabi, dengan apa? Dengan akhlak Nabi SAW. Dan cerita berakhlak bukan jenis lembut-lembut. Akhlak je lembut. Akhlak bukan soal kelembutan. Akhlak ni adalah perbuatan-perbuatan bersandarkan kehendak Tuhan. Boleh faham? Akhlak khalaqa, perbuatan. Akhlak gabungan, perbuatan-perbuatan. Sebab ada kehendak Tuhan yang Allah suruh jihad, perang, hapuskan kebatilan. Itu tegas. Itu akhlaknya Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Malah di belakang Nabi, tuan-tuan, itu banyaknya susuk-susuk tubuh yang tegas. Dan sebab apa tegas? Sebab kebenaran perlukan ketegasan.
Islam dibangunkan dengan siddiq, dengan benar. Benar, tuan-tuan, adalah bercerita tentang Allah. Cerita tentang Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah perjalanan para nabi dan para rasul. Tengok perjalanan sahabat. Bagaimana mereka membuktikan cinta Allah. Adakah dengan air mata saja? Adakah dengan peluh saja? Ataupun dengan darah? Perjalanan semua membuktikan dengan darah. Bukan bermaksud pertumpahan darah. Tetapi sehingga menumpahkan darah. Sanggup sehingga menumpahkan darah. Mana tegas, tuan-tuan. Ini soal hidup mati. Jadi siddiq itu tunggak yang pertama. Struktur kehidupan, cerita kebenaran. Topik saya sebut tadi saya upload. Benarkah sepatutnya, benarkah isteri nak kena ada duit sendiri kerana tak boleh harap lelaki, atau lelaki tak boleh harap? Benarkah statement itu? Salahlah, tak benarlah. Tak benar, Ustaz, tak benar. Dah tu kamu nak kena duit, kenapa? Benarkanlah balik. Itu maksud saya, jangan melantun. Cari kebenaran. Wahai para isteri yang pegang duit, wahai para suami, anda adalah rijal qawwam, pemimpin. Minta maaf cakap, saya cakap terus-terang, kita ni akhir zaman dah, nak tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi turun dengan keadaan pemimpin-pemimpin yang tidak lemah dengan harta. Minta maaf, tidak lemah dengan wanita. Kalau dok kita lembik, macam mana, tuan-tuan? Kita kena bangkitlah. Ini zaman dah kritikal. Kita dah tahu ni ni World Health Organization, ini Dajjal punya Freemason. No. Apa persediaan kita? Dah tahu dah kita punya masjid, kena banyak isu dah. Nah, apa tindakan kita ni? Signal dah banyak. Petanda dah banyak. Jadi persiapan dia adalah betulkan kefahaman. Ini the first chapter dalam kehidupan. Betulkan kembali kefahaman. Nampak? Betulkan kefahaman. Oh, tak benar ya Ustaz fahaman ni. Ya, tak benar. Okey, betulkan balik. Kita perbetulkan kefahaman. Jadi banyak kefahaman-kefahaman yang telah didoktrinkan oleh serangan-serangan musuh-musuh Allah, bermula daripada iblis laknatullah, naik presiden Dajjal dan syaitan kuncu-kuncunya. Apakah ideologi mereka? Harta. Apakah ideologi mereka? Dunia. Apakah ideologi mereka? Ananiah, keakuan. Sebab itu kena faham dulu. Jangan terus kena harta. Kena. Berebut nampak. Patutnya cari jalan. Yalah Ustaz, saya terbelit dengan harta ni. Saya nak keluar daripada fitnah ni. Itu patutnya. Nampak? Jadi maknanya pertama siddiq. Take note di bawah, membongkar kebenaran dan membenarkan. Kehidupan bermula dengan kebenaran, bukan dengan kebendaan. Bukan dengan persoalan-persoalan, bukan mempersoalkan, tetapi dengan kebenaran. Apakah kebenarannya? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Kebenarannya adalah cari Tuhan. Itu kebenarannya. Itulah nama La ilaha illallah, kalimat thayyibah. Sebab tu dalam siddiq, yang pertama tu, diturunkan wahyu yang pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada masalah kamu. Orang perempuan, masalah kamu duit. Bukan. Apa dia? Rezeki. Baca rezeki pada duit. Rezeki pada duit. Rezeki ni datang macam mana Ustaz? Kaji. Rezeki datang dengan iman. Rezeki datang dengan iman. Kemudian diterjemah dengan amal. Jadi antara amal itu termasuklah kerja. Bukan timbulkan isu. Timbulkan kontroversi. Kan? Kerja untuk ialah kena amal. Kenapa? Bukan sebab ragu, sebab yakin dengan rezeki. Bina iman, tuan-tuan. Bina iman dengan kefahaman. Supaya beramal bukan kerana ikut-ikutan. Bukan kerana keduniaan. Tadi persoalan tu keduniaan. Kena ada duit sendiri. Itu keduniaan punya statement. Laki tak boleh harap. Lagilah kesian. Allahuakbar. Ustaz, laki-laki akhir zaman tak boleh harap, Ustaz. Allah, orang laki. Dengar statement tu, Allah pening kita dengar. Nampak? Jadi kena betulkan statement itu. Nampak?
Jadi rezeki datang dengan iman, perbetulkan. Mencari kebenaran itu, mencari Tuhan itu pertama sekali, the rules kehidupan, itu cari kebenaran. Melalui jalan-jalan kehidupan ini banyak topik-topik yang akan dikeluarkan, yang akan timbul daripada kehidupan, semua membawa kepada Tuhan sebenarnya. Tapi kena ada bimbingan lah. Macam malam ni, bimbing, mula balik. Contoh. Jadi maknanya, Allah uji kita soal duit. Uji dapat suami macam tu. Uji dapat kena tanggung isteri. Uji kadang-kadang kena tolong adik-beradik. Allah nak bagi kita ni kenal siapa? Kenal duit atau kenal rezeki? Kenallah rezeki. Kita hidup berpuluh tahun duk kenal duit. Tak kenal-kenal pun. Cerita bak duit tak cukup. Bak duit tak cukup. Manjang tak cukup. Memanglah Ustaz, duit memang tak cukup dah tu. Takkan tak kenal-kenal lagi. Duit tu memang tak cukup. Ya dah. Kalau dah duit tu sifat dia tak cukup, sampai bila nak duduk dengan cerita tentang duit? Ubahlah duduk pada rezeki. Okey. Duduk pada rezeki lah. Ya. Bincanglah soal rezeki. Jenuh kita bincang soal duit. Tak selesai-selesai masalah. Makin cerita bab duit, makin bergaduh. Makin cerita bab duit, berpecah belah. Makin cerita bab duit, harga. Tipu sana, tipu sini. Rasuah sana, rasuah sini. Bergaduh sana, bergaduh sini. Tuan-tuan, sedang memuliakan Allah Ta'ala. Dalam bab duit, orang tak kenal siapa. Bab kata arwah tok saya. Serban mau boleh hilang katanya. Serban mau boleh hilang. Nak manipulasi duit, menunggang agama, macam-macam lah tuan-tuan. Tapi kalau cerita bab rezeki, dan dia akan ingat Tuhan. Kalau duit, lupa Tuhan. Kalau tak ada soal rezeki. Jadi, balik kepada isu usul. Pokoknya soal rezeki. Rezeki diterjemahkan dalam pelbagai cara. Antaranya duit. Antaranya. Jadi kalau duit itu pecahan rezeki, tolonglah benarkan rezeki. Tolonglah cari pencipta rezeki agar dapat barokah rezeki. Yang mana barokah rezeki inilah akan mencukupkan duit. Barokah rezeki itu dengan menjadi isteri soleha. Itu barokah. Menjadi suami yang soleh walaupun susah. Dia tidak akan sentiasa mudah-mudah nak ridha dengan keadaan yang melawan fitrah. Contoh, dapat isteri yang bekerja. Dia tak mudah-mudah redha dengan isteri dia. Abang redha kamu kerja. Allah tak bagi satu, dia panggil apa? Surat, letter of award untuk lantik isteri dia sebagai pekerja. Tak ada tuan-tuan. Melainkan kerja itu melibatkan muamalah ataupun melibatkan kepada fardu kifayah yang besar. Tapi bukan soal duit. Bukan kerja sebab tak cukup duit. Bukan kerja sebab, nanti kan tak survive. Kerja sebab anda diperlukan. Anda bidan, anda doktor, anda cikgu. Tapi sebelum jadi doktor tu, fikir duit juga Ustaz. Alah, aduh. Kita kena ada kerjanya tinggi-tinggi lah sikit. Dah duit juga masuk isu dia. Cuba buat sebagai tanggungjawab. Kan? Jadi betulkan niat lah. Betulkan tengah-tengah tu. Jangan jadi isu. Kalau tak jadi isu duit, contoh isteri bekerja, ada duit, bang, ni duit saya bang. Abang ambil bang. Abang nak pakai, abang bagilah kat saya balik. Selesai masalah kan? Ni tak? Dah. Ni fardu kifayah. Duit pun kalau tak ada, payah. Kerja fardu kifayah. Kalau tak ada duit, payah. Jadi abang ada duit kan? Dia abang duit abang lah. Duit saya lah. Dia kira macam tu, tak selesai masalah. Nampak? Okay, itu siddiq. Jadi maknanya sekarang, bila kehidupan kita kembali kepada siddiq, benar, maka barulah kita boleh amanah membawa kebenaran. Bila kita dah betulkan kebenaran itu, banyak tajuk kita bincang dalam kebenaran. Antaranya dalam perkahwinan. Saya sentuh bab perkahwinan pun mencari kebenaran. Perkahwinan sepatutnya jalan bertemu Tuhan. Bukan jadi Tuhan. Faham? Perkahwinan sepatutnya jalan bertemu Tuhan. Bukan jadi Tuhan. Berapa ramai berkahwin jadi Tuhan? Jadi Tuhan, apa dia? Berkuasa. Ada masa suami nak tunjuk kuasa. Ada masa isteri nak tunjuk kuasa. Lala sekali rampasan kuasa.
Lala sekali, saya tidak boleh diduakan. Sayalah yang pertama dan terakhir. Suami jenis tak faham kebenaran, angguk. Ya. Sayalah yang menentu rezeki. Kalau saya tak usaha, saya... semua ni ambil kerja Tuhan. Perkahwinan patutnya mengenal Tuhan. Mengenal Allah. Dengan sifatnya Rahman Rahimi. Tapi lagi sekali kita gagal kerana tak ada struktur perbincangan kehidupan. Berbincang soal kahwin adalah munakahat. Tapi kehidupan perkahwinan, alam rumah tangga ada cerita tentang ikut sidik, amanah. Sebelum ni adakah kita cerita ikut apa tu sidik pada rumah tangga? Tak ada, tuan-tuan. Kita memang tahu ilmu perkahwinan, cerai, talak, rujuk, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Tapi dalam kita tahu tu, berapa ramai yang benar dalam melaksanakan. Berapa ramai masih terseksa dalam melaksanakan tuntutan Allah. Sebab dia tidak benar dalam melaksanakan. Dia seakan-akan ditipu. Rasa jadi isteri solehah ni rasa macam jadi kuli lah. Nampak dia rasa terpaksa. Suami pula, ngaku nak ambil beras pula sara kau. Apa aku dapat? Masing-masing berkira-kira, tuan-tuan dalam rumah tangga. Berkira-kira. Soal kata isteri nak sedekah, isteri nak sedekah harta. Nak jadi macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Oh, pandai cari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tapi terima Tuhan tak terima. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu terima Allah. Orang terima Allah ni tak berbalah. Ini isu dia balah dia kerja. Satu, keduanya, sebelum nak sedekah harta, sedekah masa dulu. Nak tengok sanggup tak khidmat tanpa ada harta. Harta tu jadi persoalan balik. Buang masa lah. Buang masa. Orang kalau nak sedekah harta, dia kena lulus sedekah masa dulu. Sebab yang paling berharga tu masa. Tadi ada sebut masa itu emas. Bukan, masa tu nyawa. Masa tu nyawa, bukan emas. Tu dia. Berani sedekah masa dulu. Nampak? Sedekah masa. Kalau dah tak berkira masa, tengok harta datang macam mana. Tak terkira. Kalau masa pun berkira, tak payahlah cerita harta. Tak payahlah. Jenis orangnya akan, ya Allah, berkira-kira nanti dia. Sampai nanti kalau dia keluarkan harta untuk jalan agama, dia fikir macam tak cukup rezeki. Rezeki pula jadi isu tak cukup. Kan? Nak sedekah kat suami tu, fikir 10 kali. Aku sedekah suami aku, kang, dia kahwin lagi pula. Tak boleh. Kita kena survive myself. Kita kena ku anfusakum. Dia guna juga ku anfusakum tu. Selamatkan dirimu. Dia guna jugalah ayat-ayat yang batil itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ini semua perkara yang batil. Puan Siti Nurul cakap sara biawak hidup ni semua batil. Batil statement. Sebab dia tidak benar dalam perkahwinan. Jadi maknanya, hidup mencari kebenaran. Sebab tu pengajian hakikat kehidupan mengajar kita mencari kebenaran. Keluar 3 hari korbankan masa. Hari-hari keluar Tuan Haji Hairil Ihsan. Hari-hari kita kena keluar. Bukan kata 3 hari je. Hari-hari. Hari-hari itu kita kena keluar kerana Allah. Buat kerja kerana Allah. Didik isteri buat kerja kerana Allah. Tu isteri kita tu. Sanggup tak dia buat kerja kerana Allah? Ini kita nak. Sedekah masa. Macam malam ni lah Puan Lee. Sedekah masa. Masa tu free-free. Kadang-kadang kita subhanallah pun malas sebut. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar pun rasa buang masa. Nampak? Kita nak buat baca kitab pun rasa buang masa. Nampak? Kita nak bagi bancuh air minum untuk suami, nak layan suami, nak duduk sebelah suami, buang masa. Buang masa lah duduk dengan awak ni. Betul tak? Ada tak? Buang masa lah cakap dengan awak ni. Ada tak? Banyak kita hari ni, contoh seorang anak lelaki balik jumpa mak, buang masa. Sebab apa? Tak dapat duit. Al-fulusu, duit tak ada. Kita sanggup habiskan masa, bermasa-masa kita dengan klien yang boleh bagi 1 juta, 2 juta. Ada orang mengungut jaga mak. Sebab tak dapat harta. Kalau melayan klien yang boleh bagi job 2, 3 juta, 10 juta, sanggup habis masa.
Nak dapat jobnya pasal. Nak jaga mak ayah. Ada sanggup. Berfikir. Seorang isteri ada sanggup. Saya apa-apa ustaz, hidup saya korbankan, tak apa. Untuk suami saya is okay, saya sacrifice. Ada. Itu saya panggil milenia tu. Zaman milenium. Moden telajak dia panggil. Dia kata, oh tak macam dulu. Kita orang perempuan bukan macam orang perempuan dulu. Duduk dapur. Kerja gila. Ini ayat batil. Kerja gila lah nak serah diri kat suami. Dia tu gila kalau tak ngaji. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, kadang-kadang kita dah sangka laki tak guna. Sebab kita pun tak guna. Samalah. Apa yang kita sangka itu, apa yang kita ada pada diri kita. Allah Maha Mulia, Puan Rusmini. Allah sifatnya Maha Mulia kan? Allahu Akram. Mulianya Allah boleh muliakan pelacur yang hina. Kenapa? Kerana Allah Maha Mulia. Mulianya seorang isteri, dia boleh muliakan suami walaupun suami dia itu hina. Mulianya seorang isteri, suami boleh muliakan seorang isteri dia walaupun isterinya dipandang tiada apa pada dunia. Tak ada apa. Sebab mulia bukan dengan benda, mulia dengan jiwanya. Bila jiwa kita dimuliakan dengan Allah, maka orang berdosa kita boleh nampak keampunan Allah. Orang tak ada harta pun kita tak pandang hina sebab harta yang sebenar pahala. Bukannya harta. Bukan harta. Nabi kata harta sebenar bagi kamu tu pahala. Yang kamu sedekahkan. Kan Nabi dah kata, kita berkira, berfikir-fikir gitu. Ya ke? Ya ke? Ya ke? Ya ke? Nampak? Berkira-kira kita. Jenis suka kira harta sampai berkira rezeki. Tak boleh ni, tak cukup rezeki ni. Yang tak cukup duit kita, rezeki tak pernah tak cukup, mencukupi je rezeki. Kita ni didoktrin untuk mengira benda sampai kuasa Allah pun kita kira. Agak-agak boleh kalau tolong ni ya. Agak-agak boleh kan? Agak-agak boleh ke? Kalau aku solehah ni agak-agak terjamin ke? Kita mula berkira-kira dengan kuasa Allah. Ini adalah kebatilan yang nyata. Dan masuk racun keraguan dalam saraf pemikiran. Malah mengganggu keyakinan, sistem keyakinan, belief system out. Syaitan ni, iblis ni, syaitan iblis dua-dua. Dia nak masuk ragu je. Once dia boleh inject ragu, cukup lah. Sebab keraguan yang akan menghancurkan. Sebab tu tujuan kita sidik ni untuk hancurkan keraguan. Faham? Ada faham? Jelas? Yakin dengan rezeki. Bukan yakin dengan usaha. Yakin dengan rezeki. Usaha walaupun berkali-kali. Macam-macam produk kita buat. Lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Produk tak boleh harap. Rezeki kena. Produk bertukar-tukar, bersilih ganti. Mana ada? Lagi-lagi pula yang kadang-kadang meniaga tu ngada-ngada. Overacting dia panggil. Mana boleh stay dengan satu produk? Dia bertukar punya. Sebab apa? Rezeki bukan bergantung pada produk. Rezeki bergantung pada Allah. Allah nak bagi kau mana, kau Allah lah. Jangan berhentilah. Buatlah kerja, usaha je lah. Jangan duga rezeki Allah. Kita kena tengok usaha kita. Yakin atau tidak dengan Allah. Itu soalan dia. Bukan yakin dengan usaha. Ini pasal sidik tuan-tuan. Nampak tak? Kita dah bincang kehidupan dengan ada struktur dia. Nampak tidak? Nampak kan? Kalau tak nampak 3 kali Jumaat lah. Hancurkan keraguan itu. Jadi maknanya kalau kita lihat Allahumma salli. Tak ada rezeki nak fokus kelam malam ni. Bukan tak ada rezeki. Rezeki tu tak ada, tuan. ZM Mawarni. Tu perkataan tu. Rezeki ni boleh sebut rezeki, jangan sebut tak ada. Walaupun acah-acah sebut. Alah ustaz, sebut je lah, tak ada masa habis cerita. Allah, tak ada masa saya nak tengok Adi. Sebut makhluk, biar makhluk. Rezeki ni bukan sifat makhluk, rezeki sifat Allah. Ini kata tadi, bila kata kehidupan, bermula dengan persoalan. Persoalan ni tuan-tuan, dia kena ada kaedah nak jawab. Sebab persoalan ni adalah persoalan tentang Allah. Soal ni, kita banyak soal tentang rezeki. Kita soal tentang sayang. Betul tidak? Ini soalan kehidupan kita. Saya buka dua lah.
Sebab kita merujuk tak sempat detail. Satu lagi lah, sihat. Tapi, apa yang kita fikir tentang rezeki itu duit. Ini masalah. Sayang, suami. Sihat, ubat. Sedangkan, sayang ada sebelum ada suami. Rezeki ada sebelum ada duit. Sihat ada sebelum ada ubat. Anda sihat bukan makan ubat. Allah bagi sihat. Ada ubat sihat. Tak, ubat biasa untuk yang sakit. Vitamin Ustaz, yalah vitamin dah yang sihat. Tapi nak sihat itu, adakah kena makan ubat lahir-lahir dia? Doktor ni, anak ni, dia sihat tak pasti. Tadi ubat ni untuk sihat. Tak ada. Malah waktu baby, tak ada satu ubat boleh masuk dalam badan dia. Betul tidak? Jangan sebarang bagi ubat kat baby. Doktor pun tak berani, nak injek-injek pun sebarang-sebarang tak berani. Vaksin-vaksin tu je lah dia injek. Itu pun ada dos-dos tertentu. Tak apalah. Tapi bukan senang-senang demam bagi Panadol kat budak. Ada. Semua tengok umur berapa. Setahun ke atas kan. 0 hingga 12 bulan. Jangan buat main. Jadi maknanya baby tu sihat dengan apa? Takut lagi nak sebut sihat dengan Allah. Sebutlah sihat dengan Allah. Inilah siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Ini kaedah dia. Garang Ustaz. Bukan garang. Sebab tegas. Siddiq. Siddiq ini ketegasan tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diuji dengan begitu hebat. Sehingga nak yakin dengan Nabi SAW tu Isra' Mi'raj. Ingat senang ke nak yakin macam tu tuan-tuan? Diuji untuk temankan Nabi berhijrah. Ingat senang ke? Nak kena panah dengan Suraqah bin Malik, pemanah sniper. Ingat senang ke perjalanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Duduk dalam gua Sud. Ni, tangan ni. Ni, tutup kala jengking. Menitik air mata, menahan. Pum, menitik, Nabi terjaga. Tak nak gara-gara tak nak bagi Nabi terbangun. Sanggup biar kena bisa. Menitik pun baru Nabi terbangun. Kenapa? Upah kena gigit kala jengking. Nabi bagi ludah Nabi, sapu, mujizat. Ingat senang tak? Berjalan di padang pasir gelap gelita dengan nak diserang oleh musuh. Ingat senang ke? Jangan senang-senang kita cerita bab keyakinan. Tak apa. Yang penting cari duit dulu. Tak apa, cari suami dulu. Saya nak tengok orang cari suami dulu. Ke mana suami dia? Anda kahwin tak ada keyakinan, ke mana pergi suami? Tak ke mana-mana Ustaz, macam tunggul dia kat rumah tu. Padan muka. Tak mahu cakap. Habis dah ada suami nak macam mana? Carilah keyakinan. Suami dah dapat, carilah yakin. Allah dah tolong dapatkan suami. Kadang-kadang pun tak faham-faham lagi. Kadang-kadang dia, suami ni saya lah. Sebab saya lah. Sebab saya. Ni, siddiq ni. Persoalan kita tentang sayang. Persoalan tentang kebenaran. Sebab itu dalam siddiq itu, saya mulakan dengan Iqra'. Iqra' ini adalah bacalah. Baca balik sayang itu dengan nama Bismi Rabb. Bukan nama Abang Leman. Kita duk ulang nama sayang tu rapat. Abang Leman. Abang Leman dah tak sayang saya dah. Kenapa? Abang Leman dah tak ada sayang. Apa tu Abang Leman tu apa? Saya nak sayang Abang Leman. Nak sayang ke nak Abang Leman? Nak dua-dua Ustaz. Abang Leman kamu dah dapat. Kamu tak dapat sayang tau. Apa pula tak dapat Ustaz? Sebab kamu masih baca sayang dengan nama Abang Leman. Kamu tak baca sayang dengan nama Tuhan. Oh, gitu ya. Sebab apa tak boleh baca? Sebab kamu buta kayu. Iqra' ni baca tuan. Baca ni kena dengan mata hati. Tak boleh baca maknanya buta. Ustaz ganahnya buta. Siapa cakap? Allah yang cakap. Bukan saya cakap. Qulubul la yafqahuna biha. Ada hati buta tak nak faham. Sebab apa hati buta? Sebab cari dunia. Cari suami.
Hidup untuk suami, hidup untuk suami, hidup suami. Bila suami tak hidup, oh tak boleh hidup. Oh tak boleh harap suami ni, oh tak boleh harap. Tapi sebelum tu harap sangat dapat suami, harap sangat dapat suami. Tapi dah dapat suami, tak boleh harapnya suami. Kita pun pening dalam kehidupan ni. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak baca nama Allah. Sebut ialah, baca tidak. Sebab tu dalam sidik ini, kita bongkar kebenaran. Tanam balik keyakinan dalam hati kita. Yang dah diuji, biarkan diuji kesusahan. Jangan diulang lagi kerana kejahilan. Itu maksud dia, tuan-tuan. Jadi maknanya, bacalah sayang dengan nama Tuhan. Udah-udahlah baca sayang dengan Abang Liman. Baca sayang. Tak boleh baca lah Ustaz. Sebab apa kamu tak boleh baca? Tak ngaji. Itu je lah jawapan dia. Ngaku je lah. Tak ngaji. Oh, tak ngaji. Ayolah. Baca balik. Tapi suami saya masalah. Ya, masalah suami letak dah. Masalah kita sekarang dari awal kita dah salah. Dari awal kita dah salah dah. Persoalan sayang kita cari dengan suami. Persoalan rezeki kita cari dengan duit. Persoalan sihat kita cari dengan ubat. Jumpa tak jawapan? Bila jumpa duit, jumpa rezeki tak? Mana jumpa rezeki? Sebut tak cukup rezeki tu. Dapat duit tak cukup-cukup lah pula. Aduh, mengeluh tu. Okeylah, tak apalah. Itu orang tak ada duit, kita tanya orang yang ada duit pula. Payah. Berapa duit? Juta-juta juga. Yang juta-juta pun tak cukup juga. Letih tuan macam tu. Nak tanya siapa ni? Tanya orang tak ada duit, dah tentu ala kulli hal lah tak ada duit. Mungkinlah sebab dia tak ada duit. Orang yang ada duit pula, oh tak cukup lagi. Berapa? This project need about 10 million. Oh, tak cukup lah. Kita pun susah. Lah. Kita ingat orang dah ada duit ni senang. Susah juga. Dah jumpa ke rezeki? Tak jumpa. Selagi tak jumpa Allah, tak jumpa rezeki. Ni, sayang. Sibuk sayang. Dah suami dah ada tu, kenapa tak nak sayang? Melayang dia tengok. Melayang pinggang mangkuk, melayang periuk belanga. Melayang dia kerja. Satu-satu melayang. Dan sekali, melayang ke mahkamah. Surat pun keluar. Nah, apa ni? Kita cerai. Melayang. Sebab sayanglah saya cerai, Ustaz. Gilanya statement tu. Saya tak jumpa lagi lah cerai dengan sayang ni. Biasa kalau sayang, terujuk lah. Bermakna dia kena cari satu alasan untuk benci. Dia kena cari satu alasan untuk benci. Itu je. Tak usahlah. Sebab kita dah salah cari. Dari awal kita dah salah. Awal ni persoalan ni kita salah. Persoalan kehidupan kita tak jawab dengan agama pun. Pecahan mauduk, tajuk ya. Tajuk suami munakahat. Ya kita jawab. Tapi the konsep itu tidak. Sebab kita tak bawa soft ni tuan-tuan. Okay, bila dah kita bawa soft, kita dah betul nak cari Tuhan. Ini Iqra' ni, bacalah dengan bismirab. Oh, bismirab bikallazi khalaqa. Okey, faham. Allazi khalaqa, baca dengan nama Tuhan ni Ustaz. Saya tak kenal lah Ustaz. Kan terus tegang mengaku. Sibuk kita dulu dengan benda. Sekarang kita dengan diri yang dengan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa pada dirimu kamu tak perhatikan? Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca pada dirimu dengan nama Tuhan. Allah suruh baca. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mula cari balik diri kita dengan Allah. Cari diri kita dengan Allah. Dulu kita cari diri dengan pasangan. Kita cari diri dengan harta. Kita cari diri dengan duit. Tak jumpa tuan-tuan. Diri ini dijadikan untuk Allah. Maka bila cari dengan Allah, maka datanglah perbincangan tentang tadi amanah. Bila kata sidik ni tuan-tuan, sidik ini kita dah bongkar. Iaitu cari kebenaran. Bila kebenaran ini tentang Allah. Kerana waqulil haqqu min rabbikum. Dengan Allah lah akan datangnya amanah. Allah bagi amanah kepada kita ini.
Oh, dah jumpa Allah, barulah datang kerja. Macam jumpa bos, tuan. Ini masuk-masuk tak jumpa bos, gaji tak dapat. Itu kadang-kadang orang merungut dia banyak. Saya ni, rasa nak pecah jantung saya. Saya ni, dah jumpa Allah belum? Saya mengadu dengan Allah. Saya ulang, dah jumpa Allah belum? Macam mana jumpa Ustaz? Soalan tu sebenarnya hati. Dah kenal belum? Dah faham belum? Nak kenal dengan apa? Dengan Allah lah tu. Bismillah. Oh, dengan Allah. Kenal sayang dengan sayang. Kenal rezeki dengan rezeki. Itu maksud dia. Kenal sayang dengan sayang lah. Kenal rezeki dengan rezeki lah. Kenal cinta dengan cinta lah. Ni. Kenal sayang dengan sayang lah. Kenal rezeki dengan rezeki lah. Saya tulis betul-betul. Bagi faham. InsyaAllah. Isu kita sayang. Kenal dengan apa sayang? Kita ambil dengan sayang lah. Tapi sayangnya mana? Ada maha kat sini. Ni rezeki. Nak kenal dengan apa? Rezeki lah. Rezeki yang mana? Ada maha depan dia. Oh. Nak kenal cinta. Dengan apa? Cinta lah. Ada apa? Ada maha depan dia. Bukan kenal cinta dengan sayang dengan siapa? Dengan manusia. Kita banyak belajar dengan manusia. Ini salah. Ini benda rezeki dengan duit. Salah. Cinta dengan monyet. Dia kena cinta dengan monyet. Jadilah cinta monyet. Kena cinta dengan cinta. Ada maha. Bila melibatkan maha, tuan-tuan, nak tak nak, kena ada amanah. Bila nak kenal dia, ada amanah lah. Apa amanah ni? Itu datang akhlak tu. Amanah pada kasih sayang itu apa? Amanah pada rezeki itu apa? Amanah pada cinta itu apa? Jadi amanah kepada sayang itu adalah amal. Oh, amal. Allah, tak fahamlah. Aku kena beramal. Aku ingat sayang ni kena bercuti sana, cuti sini, piknik sana, piknik sini. Aku ingat rezeki ni, oh, kena kerja je. Ini kerja bagai nak erak, dia panggil. Kerja bagai nak erak, tuan-tuan. Tak selesai lagi soal rezeki. Sebab tak beramal. Saya beramal lah, Ustaz. Ya ke beramal? Kalau beramal, mesti selesai. Mesti datang bantuan. Wallahi, tuan-tuan. Setiap amalan pasti datangnya hasilan dia. Bila saya beramal sebab hasil lah. Kan salah lagi. Beramal sebab hasil pula. Nak duit. Beramal lah betul kan sebab Allah. Bila dah sebab Allah, Allah bayarlah gaji kita. Gaji yang pertama yang confirm dapat pahala. Yang kedua itu Allah pecahkanlah pahala tu dalam konteks apa yang diperlukan oleh kita lah. Kalau harta, harta lah Allah bagi. Kalau sihat, sihat lah Allah bagi. Kalau perlukan isteri yang baik, Allah bagilah isteri yang baik. Itu gaji, tuan-tuan. Amanah pada setiap benda tu ada amalan yang tertakluk kepada setiap sifat. Jangan kau suka, tuan-tuan. Sayang kau suka aku lah. Tak ada aku-aku lah. Tak ada. Jangan dimonyetkan. Ini je cinta monyet. Monyet dapat nama. Allahu Akbar. Upgrade. Ya Allah. Tu dia. Nampak? Barulah ada perbincangan. Bila amal, datanglah perbahasan, saya ringkaskan. Amal datanglah perbahasan tentang bijak, fatona. Bila beramal ni, kenalah ada kebijaksanaan pula. Mula kita faham amanah dia amal. Semua benda ada amal. Bila fatona, dia ada keutamaan, aulawiyat. Jangan nak beramal, kena beramal ni. Apanya nak diamalkan? Maka datanglah kebijaksanaan. Yu'til hikmata may yasha. Allah bagi hikmah kepada siapa yang kehendaki. Dia akan faham dalam beramal. Dia panggil yang ini amal, maka kebijaksanaan ini dia melihat keutamaan dia. Ini saya pernah cerita dah bab ni ya. Saya ambil kata kunci saja. Contoh keutamaan
contoh, bila lihat pada hadis Nabi SAW, ada kata kunci yang banyak sebenarnya. Contoh, antara amal yang paling baik, solat awal waktu. Jadi, fatonahlah kita dengan waktu. Bijaklah kita dalam mengurus waktu. Amalan yang paling baik adalah dengan berkhidmat dengan mak ayah. Jadi bagi isteri pula, suami. Amalan yang paling baik, jihad fi sabilillah. Jadi kita kena bijak dalam menguruskan amalan. Sebab amalan banyak. Amalan ni banyak amalan. Jangan sampai amalan yang sunat dianggap wajib. Itu makna tak ada ilmu. Amalan, kalau kita beramal tanpa ilmu, amalan itu terbatal. Apa contoh amalan yang nampak wajib? Contoh, amalan tentang zikir subhanallah. Subhanallah itu sunat. Tapi kita buat macam wajib sehingga sebut subhanallah, yang wajib, yang utama tak buat. Apa dia? Berkata baik. Awak berkata baik wajib ya. Ni sebut subhanallah, tapi celaka kau kata. Atau kalau bergaduh dia maki kawan tu, itu dosa. Nampak? Dia wajib ni, tapi menjaga lisan daripada cakap benda buruk tak wajib pula. Tak nampak wajib pula. Contoh, kita baca Quran tuan-tuan. Quran ini iman yang wajib. Malah bukan baca yang kita sebut baca. Baca pula qira'a tu adalah dengan iman. Tapi sebut dia banyak. Dia nak kejar khatam. Kejar khatam. Baguslah. Memanglah amalan tu bagus. Tapi dalam dia mengejar habis khatam, tapi lepas tu pitam, hidup mana-mana lah masih hitam lagi, gelap lagi. Jadi, yang mana wajib pada Quran itu kamu amalkan? Iya ke Ustaz? Iya ke pula? Apa dia? Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini kitab tak ada keraguan. Oh, tapi masih ragu-ragu ni. Yang wajib hilangkan keraguan. Al-Quran menambahkan lagi keyakinan. Hilang keraguan tu dengan iman. Dengan Allah. Jadi dalil-dalil Al-Quran ini sepatutnya dicari, digunakan untuk menyokong dalil-dalil tentang Allah. Supaya kita makin yakin. Makin yakin. Sebab tu baca Quran ni, baca makin bertambah wajilat qulubuhum, makin bertambah yakin, bertambah yakin. Patutnya mi goreng kata kungfu karipap tu makin orang tu inna a'malu binniyat. Walaupun kita sebut ketia kungfu tapi hati celaka kau. Inna a'malu binniyat. Jangan, hati kita masih berfungsi tu. Okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi maknanya ragu-ragu tu susah nak hilang, geram. Sebab apa susah nak hilang? Sebab tidak diberikan kefahaman yang benar. Ragu tentang apa? Dia mesti ada ragu tu, ada isu dia. Ni berbalik kepada Puan Azlin. Ini namanya tadi. Anda ragu tentang apa? Dia mesti ada topik tu. Kalau kena jawab dengan keyakinan, yang ini dengan iman, hilang keraguan. Tapi tidak jawab dengan iman sebenarnya. Jangan underestimate iman. Iman ni, anda jawab tepat, hilang ragu. Bermaksud lemahlah kalamullah, kalam iman. Punya lama nak yakin. Sebenarnya kita ubat yang power tuan-tuan. Vaksin dia masuk, dia hilang penyakit. Betul tak? Jadi penyakit ragu ni dengan vaksin tauhid. Kalau betul masuk vaksin tauhid dia, kena bimbingan yang tepat. Sebab tu tauhid ni pula, dia bukannya main-main dah. Potong tu kot. Mana ragu, buang. Sebab tu kena takhalli. Al-Quran tak boleh diubahkan, sudah pasti. Al-Quran bukannya boleh diubah, kena kalamullah. Tapi dia mampu mengubah hidup kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib satu kaum itu melainkan kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Bukan bermaksud dia yang mampu mengubah.
tapi berubahlah kita kembali kepada Allah. Itu maksud dia. Allah dah buat yang terbaik dah untuk kita. Ingat Allah masih tak tenang, tu maksud tak ingat. Orang ingat masih tenang. Habis itu dia sebut. Orang ingat mesti tenang. Habis Ustaz, ingat ni tak tenang? Tak ingat. Saya jawab macam tu je. Sebab tak ingat? Yelah, dia tak baca. Orang yang baca mesti ingat. Tengok no entry. Saya lupa lah. Macam tak baca lah tu. Boleh lupa Allah? Tak baca lah. Sebab apa tak baca? Tak nampak. Jawapan dia gitu. Tak nampak. Ustaz, apa yang ada hati kita pun akan ditanya oleh Allah juga di padang mahsyar. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa iza fasadat jasada kullu. Ala wahya qalbi. Ingat, dalam diri ada Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu baiklah semuanya. Kalau buruk daging itu buruklah semuanya. Itulah hati. Sebab itulah ada amalan yang buat amalan nampak bagus. Seperti 3 orang yang hadis panjang mafhum hadis dalam perbincangan tentang 3 yang akan ditanya di padang mahsyar itu, yang syahid, yang infak, yang tilawatul Quran. Tapi riak. Kan itu soalan hati itu. Malah ditanya dalam kubur marah bukan itu tentang hati. Jadi hati yang tidak ada Allah dia tidak akan boleh jawab. Jadi kena selesaikan. Kenapa saya cuba ingat Allah tapi masih tidak tenang? Bukan cuba ingat, itu cuba sebut. Ingat ni dengan memahami kembali segala kefahaman yang ada. Maksudnya kalau makin kita nak mendekati makin tak tenang, itu sedang menyucikan lah. Kalau anda dah buat dengan cara yang benar, maksudnya dengan belajar macam contoh, mendengar tapi masih tak tenang, maknanya sedang membersihkan, menendang. Maksudnya ada penyakit-penyakit lah tu. Teruskan ingatlah, jangan berhenti. Lawanlah, itu dah panggil mujahadah. Ada peringkat pertama, kadang-kadang dia tak mau dengar kan. Dia rasa marah bila dengar. Itu semua cleansing. Dia panggil pembersihan, takhalli, pembersihan. Kebenaran nak masuk, dia akan menendang. Sebab banyak kebatilan yang bersarang di hati. Mungkin. Wallahu alam. Biasa kalau dia boleh masuk, dia tenang. Tapi kalau masuk macam ubat, dia menendang, maksudnya sistem out. Jadi kena betulkan sistem dulu, pembersihan. Jadi kena banyak soal. Kita kena tanya balik. Sebagai contoh, apa sebenarnya isu yang sedang berlaku dalam hidup awak ni? Contoh, saya akan tanya. Sepanjang hidup ni apa? Mesti ada satu kali tu. Langsung orang tu tak ikut dah. Cara dia soal dalam sekali. Yelah, saya pernah kecewa, saya pernah itu. Dah. Sebab itu jangan belajar dengan pengalaman. Belajar dengan kebenaran. Tak semua pengalaman membenarkan. Bila dah ada kebenaran, baru tengok balik pengalaman. Mana yang boleh pakai, mana tak boleh pakai. Kebenaran yang akan memilih pengalaman yang mana boleh pakai, tak boleh pakai. Kalau dia bubuh pengalaman dia dalam hidup ni, tak semua pengalaman itu membenarkan. Ada pengalaman yang merosakkan. Sebab dia dengan jahil, sudah pasti rosak. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya? Jadi dia ingat juga ada lengan kena minta tolong Allah. Sebab ingat bukan sifat kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajar tu doa, minta. Minta Allah ingatkan. Macam mana nak kenal diri, kenal Allah dengan kenal diri, tengok ini. Contoh, pada diri Allah bagi sifat sayang, rezeki, cinta. Itu ada pada diri kita. Tapi dengan sifat sayang, rezeki, cinta yang Allah bagi pada kita itu, dengan persoalan dalaman tadi, mestilah kembalikan kepada pencipta. Yakni sayang dengan Allah. Rezeki dengan Allah. Cinta dengan Allah. Itu mesti kembali dengan bismillah. Itu kembali dengan bismirab. Kembalikan apa persoalan pada diri kita. Sebab semua itu dengan diri kita balik. Contoh, kita cinta. Bukan tiba-tiba dia dari dalam diri kan. Terbitnya rasa cinta. Rasa cinta tu kita mencari. Silapnya kita mencari orang. Itu masalahnya. Katalah kita mencari orang juga. Katalah tak apa. Bila dah jumpa orang, patutnya kita kena teruskan kembali kepada Allah balik. Sebab tu kena ilmu juga. Ilmu itulah akan membimbing kita. Rasa, perjalanan rezeki, itu Allah datangkan pada diri kita.
Rezekinya ada pada diri itu. Contoh, dengan usaha kita, petanda-petanda rezeki banyak. Jadi sepatutnya kita kena kembalikan kepada Allah. Contoh, kita duk belajar rezeki dengan usaha. Duk usaha-usaha tak jadi, usaha-usaha tak jadi. Patutnya kita kenal siapa patutnya? Kita kenal lah yang menjadikan bukan kita. Allah, patutnya. Ataupun usaha dia jadi. Usaha je jadi. Macam mana boleh jadi? Padahal aku tak tahu macam mana satu jadi. Kembalikan dengan Allah. Itu dinamakan dengan diri. Walaupun ada perbahasan lain. Perbahasan yang falsafah banyaklah. Tapi saya lebih pada perbahasan praktikal. Sebab dengan sifat soft ini, kita nampak praktikal dalam kehidupan kita. Kita senang nak faham insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi maknanya baik. Jadi apa pun yang berlaku tentang sihir ke, minta dengan Allah ke, kita kena tahu apa yang kita nak minta tadi. Kadang-kadang orang minta tapi tak tahu apa yang dia minta. Jadi maknanya bila kita ada susunan begini, dengan Allah kita nak minta kenal dia, kita nampak jelas kan? Kita nampak jelas ni. Siddiq, amanah, fatonah kan? Contoh kita dah minta kenal, ya Allah aku nak kenal kasih sayang. Dalam sujud tu sujud lah. Jangan ya Allah aku ni. Dia cakap pula dalam Melayu batal lah. Tapi kalau dalam luar sujud, luar pada solat, sujudlah lama-lama kan. Baik. Yang berilmu, iblis pun berilmu. Semua orang. Ilmu tu sifat Allah. Masuk iblis ni. Yang jadi kosong tu. Kembalikanlah ilmu tu pada sifat Allah. Sifat kita ni jahil. Bukan maksudnya tak payah ada ilmu. Ilmu tu kena ada lah. Sebab ilmu itu membimbing kita nanti. Cuma iblis ni dia cari ilmu dengan nama dia. Macam kita lah. Sebab tak ada Siddiq ni. Siddiq ni. Iblis tu sebab dia tidak mencari kebenaran. Dia mencari perhatian. Silapnya iblis adalah dengan ilmu dia mencari perhatian. Dia mencari diri dia dengan kedudukan. Itu salah. Kita bila Allah bagi ilmu, akhirnya nampak Tuhan. Kenal Allah lah. Kenallah kita ni ilmu itu sifat Allah bukan sifat kita. Caranya tawaduklah. Jangan berhujah-hujah dengan orang. Jangan tunjuk bangga. Jangan. Semua kita nafikan. Itu dalam perbahasan Iqra' ni. Baca ilmu dengan nama Allah. Bukan nama Farid. Nama Allah tu. Yang ni Ya Alim. Allah maha berilmu. Memberikan Farid ilmu. Menyampaikan pada malam ini. Panjang cerita dia. Jadi kalau saya tengah bercakap. Tiba-tiba ada orang kata. Ustaz ni bodoh lah ustaz ni. Tak ada ilmu dia ni. Teruk lah dia ni. Saya terima je lah. Memang saya ni pun bodoh. Oh masalah Dia bukan betul ni. Gila ni. Silakan. Lagi mana saya tak buat perkara yang langgar syarak. Lagi mana saya berkata dengan kebenaran yang ada. Lagi tu kita sampaikan. Walaupun orang cuba entam ke. Orang cuba bagi tahu diri kita yang sebenar. Betul lah. Ketika orang hina kita. Itu diri kita yang sebenar. Memang kita dari Aimani yang hina. Apa masalah? Cuma orang tak boleh terima hakikat hina kan. Sampai hati hina saya. Dah tak resti, duk tak kenal, duk ingat mulia je. Allah datang orang hina kita. Bawa tahu akai, bawa ada akai sikit, bawa tahu langit tinggi ke rendah. Dah duk kita nampak mulia je. Datang orang hina kita. Baru sedar. Jadi terima kasihlah kepada orang yang hina kerana memperkenalkan diri kita yang asal. Hina-hina, terima kasih. Kenapa terima kasih? Tu diri saya. Tu yang awak hina tu betul lah tu. Jadi kalau kita kenal diri kita hina, kita takkan menghina lah pula. Betul tak? Allah yang maha mulia saja boleh menghina siapa yang Allah nak hina. Allah maha mulia. Tapi terbalik pula. Allah yang maha mulia pula akan muliakan siapa yang Allah nak mulia. Itu hebat. Sifat kalau ada benar dari hati yang benar. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham, kalau kita faham kedudukan itu, jadi maknanya ilmu tu tidak menjadi petanda kita ni makin mulia kerana ilmu itu. Tidak. Ilmu tu sifat Allah. Maka mulia itu kerana Allah bukan kerana ilmu kita. Tak. Memang sifat ilmu tu akan mulia. Kita diangkat. Allah kata. Allah akan angkat darjat orang yang berilmu. Tapi bukan sebab kita. Kita ni tak ada apa-apa kelebihan. Melainkan dilebihkan saja. Itu saja.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Mendidik hati ini bukan mudah. Memang bukan tugas kita mendidik hati kita ini. Mendidik hati ini, isu hati ini dengan Allah. Tugas kita adalah mengisi hati. Mengisi hati dengan kebenaran. Itu tugas kita. Sebab tu Nabi kata, alaikum bisidik. Fa inna sidik yahdi ilal bir. Hendaklah kamu berkata benar, mencari kebenaran. Okey? Itu je. Allah yang pandai sebab kita, ya kita jahil, alamal insana malam ya'lam. Bijak sana bukan bijak sini. Tak ada nama bijak sini, bijak sana. Sana, yang ni yang mana? Kekuasaan Allah, bukan sini yang bijak. Khair. Jadi maknanya kita nampak kan, bila kita dah pergi kepada sidik, pergi kepada amanah, yakni membawa segala amalan yang disuruh. Sebab tu belajar makrifat, itu mesti ada syariat dia. Syariatnya amal. Amanah, amal ini juga, itu mesti kena ada hakikatnya, itu isinya. Amal tidak boleh kosong, amal itu berisi. Bila sebut amal, itu perbuatan yang datang dari niat. Jadi bab amanah ni juga cerita bab niat, tuan-tuan. Niat kita beramal. Okey? Jadi amanah ni, yakni membawa amalan itu dengan isi yang benar. Jadi tidak boleh bermakrifat tanpa bersyariat. Salah, batil. Orang yang bermakrifat mesti bersyariat. Sebab syariat menjaga makrifat sepatutnya. Kulit menjaga isi. Mana ada buah tak ada kulit. Semua buah ada kulit. Jadi peranan kulit menjaga isi. Walaupun kulit tidak membawa maksud kepada isi itu yang sebenarnya. Tetapi peranan kulit menjaga isi. Jadi orang yang tidak ada kulit, tiba-tiba nak bercerita soal isi, bimbang-bimbang isinya sudah busuk. Orang nak bercerita tentang makrifat kasih sayang, tapi soal syariat isteri tunggang langgang. Sebab tu kadang-kadang saya akan tanya isteri macam mana? Rumah tangga macam mana? Sebab tu tanya tadi, Ustaz jaga-jaga cakap nanti dia uji. Saya senyum lah. Sebab saya bercakap lah. Sebab nak tolong yang diuji itulah saya bercakap. Okey. Kadang-kadang kita bercakap, isinya sudah busuk. Nak cerita bab kasih sayang, tapi masih bergaduh dengan suami. Ini semua batil. Anda kena syariat, kena sempurna. Sebab tu kena ikut syariat Nabi SAW. Nabi perfect. Maksum. Anda tidak boleh bercerita tentang makrifat dan hakikat sedangkan anda masih tunggang langgang hidup. Tak boleh. Sebab tu jangan kata jangan ukur. Memanglah kita tak judge. Tetapi please prove something. Nabi SAW menunjukkan bukti yang Nabi ini perfect. Walaupun kita tak perfect, tapi kita cuba ikut Nabi yang perfect. Contoh dalam rumah tangga. Tiada pergaduhan, zero case. Zero pending case. Dia tak jadi macam COVID, ada je kes-kes baru. Ada je kluster-kluster baru wujud dalam rumah tangga. Ini semua batil punya keadaan. Jadi kalau benar-benar kita nak ikut jejak langkah Nabi, sunnah Nabi yang memperjuangkan sunnah ni, adalah yang bebas daripada isu. Rumah tangga Nabi, no issue. Tidak ada isu berbangkit. Hari ni selesai, settle. Tak ada berbangkit, no issue. Jadi amalan tu cantik, tuan-tuan. Jadi ketika beramanah, pastilah beramal dengan baik. Tiba-tiba mungkin syariat solat tidak dia jaga. Tiba-tiba cerita tentang hubungan dengan Allah. Macam mana dia berhubungan dengan Allah? Walaupun solat itu ada perbincangan solat yang zohir, solat yang batin. Tak kisahlah. Tapi yang penting di mana kedudukan dirinya. Jangan pergi kepada ayat-ayat berpasapah sehingga menutup konon-konon nak lari daripada syariat. Nak mengiyakan alasan yang yalah kita ni tak apa, yang penting kita dengan Allah. Tapi awak dengan hamba Allah macam mana? Dengan isteri sendiri macam mana? Dengan isu duit macam mana? Itu benda-benda itu mengambil kira tentang amal tu. Okey? Sebab tu kadang-kadang orang bertanya, orang tembak baca, Ustaz si berapa? Duit macam mana? Kita tak apalah. Kita takkan bercakap kalau kita tidak buat benda yang kita lakukan. Kita nyatakan, contoh kasih sayang. Bercerita soal kasih sayang,
Dia tidak boleh dalam hati ada nak cover perasaan kasih sayang perempuan, konon-konon nak ambil hati pasangan. No. Kalau kasih sayang cerita solid. Allah. Jangan takut dengan perkataan-perkataan yang kita nanti terlepas cakap kat isteri terasa. Ini maknanya amalannya masih belum sempurna lah. Kalau belum sempurna, sempurnakan dulu amalan. Tak usah cerita bab kasih sayang. Itu maksud dia. Jadi sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala. Sebab itu saya cukup, kadang-kadang orang tu berbicara soal bercinta-cinta Allah. Tapi bercinta, dalam cinta Allah tu cerita, adaklah bergaduh rumah tangga, adaklah tergigit lidahnya, adaklah. Cinta Allah bukan begitu. Cinta Allah dia dah tak rasa sakit lah. Macam mana orang yang dah sihat, tiba-tiba sibuk cerita sakit? Orang yang sihat, dia akan sibuk cerita tentang kesihatan dia. Faham? Tak ada dah nak main-main cerita. Oh, biasalah saya cerita. Lah standard lah tu, isteri kita pun sama juga. Melawan. Standard lah tu. Kita orang lelaki macam tu lah. Kita kan. Kita pula cakap macam tu. Dah tahu apa guna mengajar duduk depan ni? Tak boleh lah. Kalau anda meletakkan diri anda tu mengajar untuk duduk di depan frontliner, anda kena ikut Nabi. Kalau Nabi sempurna, sempurnalah Nabi. Sampaikan yang sempurna. Yang buruk-buruk, simpan. Sebab apa? Tak layak untuk jadikan panduan. Tak boleh jadikan yang buruk sebagai panduan. Amalan buruk sebagai panduan tak boleh. Adatlah bergaduh rumah tangga, adatlah. Mana boleh adat? Kalau ibadat tak ada pergaduhan, tuan-tuan. Kalau kita cerita bab ibadat, tak ada pergaduhan. Mana ada bergaduh sebab ibadat? Yang bergaduh tu sebab adat. Adatlah perasaan. Adatlah kita pun nak dibelai juga. Kadang-kadang tu orang lelaki kenalah faham. Kan? Nak faham-faham, kenalah tahu. Nak ajar jadi nujung 4 belalang kan. Nak kena telik isteri, nak gagak-gagak dia. Tak payahlah pelik-pelik lah hidup ni. Tak payahlah kita terlampau kadang-kadang nak lari daripada hakikat itu sehingga kita mengiyakan amalan yang rosak. Mengiyakan keburukan. Hati-hati. Ya? Baik. Jadi sedang dimahmulikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh yang buruk simpan, tak boleh jadi panduan, tak boleh. Jangan cerita bangga saya pun dulu, saya bekas isteri pertama. Bekas tak payahlah cerita. Saya pun pernah melalui, tak payah. Anda yang dah gaduh, yang dah jahil, yang dalam tutup rapat-rapat, Allah dah tutup aib, tutup. Tak payah nak bangga cerita. Tak payah. Tutup rapat kunci je. Cerita anda yang baru. Siapa anda yang baru? Okay, anda yang baru, cerita yang baru. Kan Allah dah ajar dah tu. Kadang-kadang kita sendiri yang membuka aib kita sendiri, lepas tu kita yang mencari belas ihsan sendiri. Bila orang petikaikan kelemahan diri, kita dah tak boleh terima. Okey, hati-hati. Bab amalan itu mesti dipanggil amalan yang sempurna. Sempurna ni maksudnya bukan diri kita, tetapi kita nak tunjukkan contoh-contoh yang diterima oleh Allah. Contoh-contoh Nabi lah. Ya. Lepas tu, amalan syariat jangan cuba untuk diprovokasikan. Contoh, alah solat pun belum tentu baik. Jangan sebut macam tu. Alah syariat rumah tangga ni bukannya belum tentu. Syariat yang dah ada nas, syariat lah. Kahwin itu baik. Memang. Apa sahaja yang telah disyariatkan, kita kena pertahankan walaupun kita rumah tangga tunggal langgang. Kita kena promosikan amalan itu. Walaupun kita tak mampu nak buat. Contoh tahajud. Tahajud satu amalan yang bagus. Walaupun kita tak terkejut-kejut lagi tentang tahajud ni. Tak bermakna kita boleh perlekehkan tahajud. Alah tahajud ni bukan belum tentu syurga pun. Jangan tuan-tuan. Kita kena sokong lah. Bagus tahajud. Walaupun kita tak pernah terkejut pun. Kan? Atau amalan-amalan ni kita kena sokong. Ni nak kahwin lagi dah. Oh bagus. Anak belum mampu. Tapi kahwin ni bagus. Tapi tak. Kahwin ni tak payahlah. Kalau boleh tak payahlah. Orang yang beramal pula cakap tak payahlah. Orang interview macam mana
poligami ni macam mana? Kalau boleh tak payahlah. Rasa macam dah tak ada arah pula saya kahwin ni. Salah tanya orang. Memang alamat bagi jawapan macam tu lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan provokasi amalan. Amalan itu dah sempurna. Solat, orang solat mesti baik. Tapi ustaz dia tak baik, itu diri dia tak baik, bukan solat. Betulkan diri dia tu. Maknanya niat dia tak betul, cara dia tak betul solat. Tapi solat tu sendiri dah sempurna. Zikir itu sendiri dah sempurna. Al-Quran itu sendiri dah sempurna. Seluruh syariat Islam itu sempurna. Yang tak sempurna, kita saja yang gagal melaksanakannya. Itu saja. Titik. Habis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi maknanya clear. Jadi bila dah kita sokong amal, kita dah seronok untuk dengan amal, contoh syurga. Syurga kita kena sokong, tuan-tuan. Seronok syurga. Sebab benda amalan ni semuanya Allah suka. Nabi suka. Jadi apa yang Nabi suka, walaupun kita tak terdaya nak buat, kita kena suka. Syurga ni seronok. Macam kita dah nak cerita bab rumah 10 juta, walaupun kita tak mampu nak beli. Tapi kalau tengok rumah cantik-cantik, kita suka tak? Suka kan? Mampu beli tak? Tak mampu, Ustaz. Saya mampu tengok je lah. Dah mampu tengok pun, korang-korang kita sokong. Bab syurga, sokong. Bab isi solehah, sokong. Bab apa saja yang perjalanan amal ahli syurga, kita kena pertahankan. Walaupun kita tak mampu melaksanakan. Tapi tuan-tuan, sampai tahap kat Fatonah nanti, Allah akan bagi kebijaksanaan. Tengok Allah akan tunjukkan kebijaksanaannya dalam mengatur hidup kita. Ada amalan-amalan yang Allah akan specialkan untuk kita. Tak usah bimbang. Seronok dulu dengan amalan. Seronoknya lah. Itu ada hadis. Siapa yang seronok dengan amalan seseorang itu, kita juga akan dapat pahala daripada amalan orang itu. Walaupun kita tak buat. Seronoknya lah dia isteri 4 orang, Ustaz ni. Allah seronoknya. Kan? Ini tak? Apa dah. Ini bukan boleh pakai ni. Ada dia sangka buruk kat orang. Tengok madu baik-baik dia. Ya Allah, baiknya lah berdua ni kan. Dia tak ada, aku nak tengok sampai bila dia boleh baik. Allah, teruknya hati. Cubalah seronok dengan amalan orang. Indah amalan orang dikondemnya. Dosa orang dicanang-canangnya. Jangan jadi amalan macam tu. Itu orang yang tak cerdik sebenarnya. Orang yang cerdik, walaupun dia tak beramal, dia seronok dengan amalan orang. Dia seronok tengok Allah seronoknya lah. Ulang alik pergi masjid, seronoknya. Ada satu cerita, tuan-tuan. Saya nak buat cerita beginilah. Kita ni ceramah lah kita kan. Ada seorang ni berpakaian yang compang-camping atau berpakaian dengan pakaian yang seksi kan. Dia tengok kat masjid kan. Seronoknya lah kalau aku boleh jadi macam tu. Seronoknya kan. Dia taruh harapan dan minat kepada orang baik. Yang orang baik ni, dia tengok kat luar. Sampai bila nak jadi macam tu? Teruk betul perangai. Jadi tak boleh fikir ke? Yang kawan tu, ni ada cerita adik-beradik ni. Seorang abang dia alim, seorang adik dia ini jenis buat segala kejahatan. Satu kali tu dia terdetik nak jadi macam abang dia. Seronoklah kalau aku dapat jadi macam abang aku. Ada macam tu. Yang abang dia ni, apalah jadi jahat dia. Apa ni? Ada macam tu. Macam mana aku nak rasa sekali jadi jahat? Apa benda ni? Cara dia pandang tu je downgrade. Itu iblis lah. Itu lebih mulia, tuan-tuan. Selari bulan, orang yang duduk kat luar masjid, yang pakai skirt mungkin, ataupun dengan sifat yang buruk tunggang-langgang, tapi dia suka dengan orang baik. Kerana suka dia dengan orang baik, Allah terima dia rahmat. Sebabnya Allah Maha Kaya, tuan-tuan. Anda tak boleh nak
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang jemaah mulakan Allah SWT. Baik, sambung balik tadi. Saya sambung dekat, kita kena seronok dengan amalan orang, tuan-tuan. Jadi, kalau kita faham perkara ni, tuan-tuan, jadi maknanya hidup kita ni duduk dalam kebijaksanaan. Orang yang cerdik, orang yang bijak adalah orang yang meletakkan amalan ini satu perkara yang diimpikan. Amalan orang bijak lah tu. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di sini kita kena susun, kita kena faham. Inilah nama perbincangan kehidupan. Ada kaedah dia, bukan kita main sedih-sedih tak tentu pasal. Saya tak boleh beramal, ustaz, saya gini. Tak ada kaedah. Kita cerita ada kaedah, tuan-tuan. Anda tidak boleh melihat kehidupan ini dengan pandangan anda sendiri. Tidak boleh. Anda kena melihat kehidupan ini dengan pandangan kebenaran. Dengan melihat secara tersusun dan teratur. Sebab Nabi katakan, Al-Qayyis, orang yang bijak itu adalah orang yang mandana nafsah, yang mempersiapkan dirinya, amala ba'dal maut. Amalan selepas kematian. Jadi, dia persiapkan itu adalah dengan melihat keseronok dengan amalan orang-orang baik. Bukannya dia cemburu dengan orang baik. Cemburu ni maksudnya dia iri, dia dengki, dia melihat dengan pandangan buruk. Tak boleh. Okay. Baik, apabila dia dah faham keutamaan itu, yang ini mengutamakan syurga, mengutamakan yang utama, yang ini mendahulukan akhirat, kemudian dunia, maka barulah dia akan pergi kepada seterusnya tabligh. Ini dipanggil keseimbangan. Keseimbangan, tuan-tuan. Saya ambil poin-poin penting. Keseimbangan inilah yang akan kembali meletakkan seluruh amalan kita ini menjadi istiqomah. Dia kena wasata. Seimbang ni adalah apabila dia mampu meletakkan 3 perkara tadi. Sidik, amanah, fatonah itu dalam perbincangan yang jelas. Imannya jelas. Amalnya itu, imannya tegas. Tegas, amalannya jelas. Jadi bijaksana itu digunakan dengan sebaiknya. Maka dia seimbang dalam melaksanakan suruhannya. Di sini ada suruhan dan larangan. Nampak, tuan-tuan, bila kita dudukkan perbincangan ni pada ada kaedah dia. Jadi seimbang dalam melaksanakan suruhan ini makna tak goyang lah, tuan-tuan. Dia tak ada lagi persoalan-persoalan lagi. Sepatutnya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kat situ, bila kita lihat balik, ulang kaji balik, kehidupan ni ada susun atur. Jadi kesimpulan kita boleh tengok adalah pertama, kehidupan ni ada tertib dia. Ada perbincangan dia mesti ada susun atur dia perbincangan dia. Kan? Bila kata dah faham ada kaedah ni, kita tidak boleh lagi sebarang-barang ulas kehidupan ini. Tak boleh. Kita tak boleh suka-sukanya nak bercerita tentang kehidupan ikut suka kita. Tak boleh. Kita kena tengok prioriti dia. Kita kena susun mengikut turutannya. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Barulah kehidupan kita teratur, tuan-tuan. Mengikut aturan yang telah ditentukan melalui jalan Torik Nubuwah. Ni jalan kenabian ni. Soft ini. Nampak? Jadi, kalau kita faham perkara ini, tuan-tuan, maka barulah kehidupan kita akan jadi kehidupan yang tersusun. Teratur. Barulah kehidupan kita bila dah tersusun dan teratur, itulah datangnya ketenangan. Tuan-tuan, ketenangan itu datang apabila tersusun, kan? Ketenangan. Bila ketenangan ini timbul, sebab tu ketenangan adalah proses, tuan-tuan. Ketenangan itu satu proses. Perjalanan dalam menyusun kembali kehidupan, menyusun kefahaman, menyusun kembali amalan, lalu kita bijaksana pula dalam melaksanakan, kemudian kita seimbang dalam melaksanakan, maksudnya dah tak ada lagi berkira-kira tersoal-soal. Kalau bersoal-soal mungkin dekat sidik kita problem, iman kita tidak jelas mungkin, kita masih ada penyakit dalaman itu. Bila dia dah faham, tuan-tuan, barulah dia akan nampak ketenangan itu datang. Tenang ni adalah dia mampu mengatur kehidupan dia dengan aturan yang Allah telah tentukan melalui jalan-jalan kenabian. Ketenangan pun sampai, tuan-tuan.
Bila ketenangan sampai, apa perkara yang paling jelas nampak adalah pada lisan. Nah, lisannya itu semua lisan yang hak. Itulah perbincangan kita, lisanul haq. Itu dia. Barulah kita boleh waras dalam memperhatikan perkataan-perkataan yang terbit dari lisan-lisan manusia atau lisan diri kita. Kita boleh identify dah. Waktu tu kita boleh jelas melihat. Dia ni cakap kalam batil. Kalam hak, kalam batil. Kalam hak, kalam batil. Setelah dia menyusun kembali kehidupan dia. Ha? Tabligh ni maksudnya suruhan. Suruhan. Dia dah seimbang melaksanakan suruhan tanpa perlu lagi pertimbangan-pertimbangan yang datangnya keraguan. Dari si Solehah ni betul ke? Ada lagi, iya ke? Ada tak ada lagi. Bab tabligh ni dah tak ada dah, ya ke, ya ke. Kalau ada ya ke, maksudnya masih ada sidik problem. Okey. Atau kalau dia dah beramal tapi tidak jelas, maknanya fatonah dia mungkin problem. Dia tak letak keutamaan. Kat mana? Biasanya sidik dia akan pergi pada sidik baliklah. Biasanya keyakinan problem. Bila problem yakin, amal problem. Problem amal, kebijaksanaan problem. Jadi suruhan terhalang. Tersekat. Jadi suruhan dia tidak buat dengan rela. Bila tak rela, macam mana nak tenang? Okey? Maka dia tidak buat dengan kerelaan, tuan-tuan. Jadi bila dah faham soft ini, maka tenang kita dalam melaksanakan suruhan. Tenang kita dalam berhadapan dengan dugaan. Tenang kita berhadapan dengan ujian. Tak ada dah pertikaian. Jadi maknanya, tabligh maksud dah tak ada keraguan. Tabligh ni fasa dia. Maknanya pada fasa tabligh itu adalah menyampaikan suruhan tanpa ada keraguan. Dia menyampaikan, sama ada menyampaikan dengan perbuatan atau menyampaikan dengan lisan dia. Kalau dia suruh kata, bang jadi baik. Maksud, ketika menyuruh jadi baik itu tiada lagi pertikaian. Tak ada lagi pergaduhan. Maka suruhannya itu ataupun dia melaksanakan suruhan itu dengan kefahaman yang jelas. Nampak? Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah susunan. Dia soft ni kena pakai. Kalau tak pakai soft ini, anda tak akan nampak amalan tu duduk kat mana. Amalan bacaan solat, bacaan dalam solat, anda tak nampak keperluan-keperluan kat mana, keutamaan, anda tak akan nampak. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Tenang-tenang saja, Allah sentiasa bersama kita. Alhamdulillah, benar. Cuma sama tu macam mana? Dia mesti kena cerita soft. Dia tidak boleh tenang-tenang tapi tak tahu jalan ketenangan. Sebab ketenangan ni satu jalan. Maka kalau jalan mesti ada struktur dia. Mesti ada struktur binaan jalan ketenangan. Kadang-kadang orang boleh sebut tenang. Tapi buat-buat tenang. Iblis pun nampak tenang. Iblis tak marah-marah ya. Dia buat orang marah ya. Dia tak, dia steady. Dia soft talker apa? Soft spoken lah. Dia sweet talker, soft spoken. Orang perempuan suka. Sukalah yang sweet talker, soft spoken. Orang perempuan suka. Sebab tu lah Iblis waktu cakap dengan Siti Hawa tu soft spoken. Lembut dia cakap. Tapi ngajak kepada kebatilan. Awak lah yang paling bagus sekali dalam hidup ni jemaah. Abang tak jumpa orang lain dah. Kamu ni lah satu-satunya ada dalam hidup abang ni. Pelan-pelan ayat-ayat tu menyebabkan si jemaah jadi Tuhan. Sebab apa? Ya ke? Saya satu-satunya, ya. Tak ada nampak lagi kebahagiaan kat tempat lain jemaah. Kamu je lah yang bagi kebahagiaan. Ya ke bang? Ya. Mula. Kamu ni kan ibarat permata yang berkilau. Mulalah. Meripik-ripik lah cakap tu. Habislah. Orang perempuan kan selalu mengidamkan macam tu. Orang perempuan lah. General Saya tak khususkan mana-mana perempuan lah. General. Sebab kebanyakan macam tu nak suaminya lembut. Suami lembut. Lala lembut betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Khair. Lala tipah tertipu. Saya juga tuntut, Iblis tak marah-marah. Iblis tak marah-marah. Dia very cool, tapi cool api biru. Dia api, tapi biru, tuan. Hati-hati. Dia kalau jumpa pangkat iblis ni, kalau misal kata berubat tiba-tiba iblis datang kan, dia steady ya. Siap-siap silat air bulan dia boleh betulkan makhraj sikit. Baliklah mengaji dulu. Kau nak lawan aku? Tak payahlah, katanya. Baliklah. Dia steady dia. Ingat. Pujuk rayu ni, fitnah ni dengan kelembutan ni, anda kena faham satu perkara. Dia dengan pujuk rayu. Sebab tu perasaan selalu menjadi perbualan yang sangat kita nanti-nantikan. Sebab pada perasaan ni ada pujuk rayu. Dan Iblis sangat sukalah pujuk rayu ni. Agama bukan pujuk rayu. Agama itu suruhan dan larangan. Betul tak? Saya tengok agama. Ada merayu masuk syurga. Masuklah. Anda tak nak masuk syurga ke? Masuklah. Tak ada. Allah terus cerita dia, syurga tempat begini-begini. Keindahan yang tenang abadi. Padanya ada sungai mengalir. Buahnya nikmat. Allah cerita, bagi tahu. Syurga begini, neraka begini-begini. And then, buat pertimbangan. Itu je. Tak ada rayuan. Tak ada. Syurga bukan dengan rayuan. Nak masuk-masuk, tak nak masuk, sudah. Itu je. Kan Nabi kata, yang tak nak masuk, yang tak nak. Yang enggan. Dan enggan lah, tak nak sudah. Sebab syurga mahal. Dan dia memang kena jual mahal. You tak nak lah. Nanti jangan menyesal lah. Sebab tu ada cerita tentang menyesal. Allah menyesalnya dululah. Dah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu pujuk rayu bukan agama. Sebab tu akhir zaman kita tengok metodologi kaedah agama suka dikaitkan dengan pujuk rayu. Lisanul haq ni lisan yang tegas, yang jelas. Kalau lisan ni, ketenangan ni dia jelas, dia sharp, dia jelas, dia tak ada melirit-lirit, dia tak ada nak berpujangga, dia tak ada nak... Tengok Al-Quran cukuplah tuan-tuan. Al-Quran itu kalamul haq. Hadis Nabi cuba tengok. Jelas. Terus straight forward. Pak, bagi. Tiada keraguan, tiada kebimbangan.